Peranan tidak dibenarkan. Peserta perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan memikat penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan anggota badan, tangan, kepala dan mimik muka. Okay, pergerakan kaki hanya dibenarkan setapak sahaja setiap kali pergerakan. Ke-8, penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta, 1, menyentuh isu-isu sensitif tentang politik, ras, agama dan tidak menghina mana-mana pemimpin. Yang kedua, membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus-menerus. Yang ketiga, dibantu oleh orang lain semasa peserta sedang bercerita. Yang keempat, menyunting rakaman video dengan pelbagai jenis aplikasi. Dan yang kelima, tidak mematuhi tempoh masa yang ditetapkan. Okey, pertandingan bahagian kedua iaitu spontan. Okey, syarat-syaratnya. Okey, bahagian kedua. 1. Peserta akan menyampaikan cerita secara spontan berdasarkan bahan rangsangan yang akan dikemukakan oleh pengerusi pertandingan melalui cabutan nombor. Yang kedua, masa persediaan 1 minit, bermula sebaik saja gambar ditayangkan. Ketiga, loceng akan dibunyikan sekali menandakan bermulanya masa bercerita selama 3 minit. Boleh tunjuk contoh? Cikgu Tuan Nak Azina, Ustazah? Macam tu. Okey. Yang keenam, peserta tidak dibenarkan memulakan cerita spontan sebelum tamatnya masa persediaan. Yang ketujuh, pengiraan masa countdown selama 5 saat sebelum bermula akan dijalankan. Okey, loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa tamat. 2 kali. Ustazah, 2 kali loceng? Okey. Yang seterusnya, peserta tidak dibenarkan memulakan cerita tersebut secara spontan sebelum tamatnya masa persediaan. Prop, muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan. Unsur puisi dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan penceritaan tetapi tidak keterlaluan sehingga menjejaskan penceritaan. Tidak melebihi 1 minit daripada keseluruhan cerita untuk kedua-dua unsur tersebut. Okey. Unsur lakonan dan main peranan watak tidak dibenarkan. Peserta perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan memikat penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan anggota badan, tangan, kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki hanya dibenarkan setapak sahaja setiap kali pergerakan. Okey, seterusnya ialah saya bacakan kriteria pertandingan bahagian pertama. Okey, hakim-hakim akan menjalankan tugas mereka dengan adil dan saksama. Okey, kriteria pertama ialah teknik persembahan 25 markah. Yang kedua, bahasa dan pertuturan 25 markah, penghayatan cerita 20 markah, mesej nilai dalam cerita 10 markah, tempoh penceritaan, perkembangan cerita 10 markah, kawalan suara 10 markah dan jumlah keseluruhan ialah 100 markah. Okey, untuk bahagian kedua, kriteria pertandingan spontan. Yang pertama, persembahan dan kreativiti 25 markah, bahasa dan pertuturan 25 markah, penghayatan cerita 20 markah, mesej nilai dalam cerita 15 markah dan tempoh penceritaan perkembangan cerita 15 markah. Jumlah keseluruhan ialah 100 markah. Jadi setelah saya bacakan syarat-syarat dan kriteria ini, saya nak memperkenalkan hakim-hakim pada hari ini, iaitu yang pertama ialah Teacher Zunaida.
Say something, teacher. Assalamualaikum. Alright, good luck to all the participants. Sorry, cakap bahasa Inggeris pula. Nak maju jaya, buat sehabis baik. Okay. Bye, good luck. Okay. Yang seterusnya ialah hakim yang kedua, iaitu Cikgu Mazidah. Ya, betul? Betul. Okay, untuk semua peserta, saya ucapkan semoga berjaya dan semoga diberi kefasihan untuk bercerita dan spontan kejap lagi. Ya, yang seterusnya hakim yang arif lagi bijaksana hari ini ialah siapa ya? Hakim yang seterusnya? Zalida, Puan Zalida. Puan Zalida. Cari nama. Mana orangnya? Ada tak? Hello, Cikgu Zalida. Ada tu. Tapi tadi ada. Dia ada. Ada ya? Okey. Saya nak confirmkan takut dia terkeluar. Okey. Ramai yang masuk ni. Masalah mikrofon. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey. Para peserta sudah faham? Sudah faham? Sudah. Okey. Cikgu Suryani. Ya. Okey, lagi sekali yang tentang masa, saya nak ingat spontan, saya nak mulakan loceng pertama dibunyikan. Betul kan? Ya. Okey, 3 minit kemudian lepas tu baru 2 kali loceng. Betul? Okey, saya takut silap. Okey, terima kasih. Boleh ya? Boleh. Okey. Harap internet okey lah sebab internet kat rumah saya ni pagi tadi problem. Okey. Cakap awal-awal. Takut internet hari ni tak berapa ni sangat. Okey. Okey, saya ambil gambar jap. Okey. Dan boleh mulakan atau macam mana? Ada any questions? Ada soalan apa-apa tak sebelum kita mulakan dengan peserta pertama? Okey, untuk meredakan perasaan, jadi kita mulakan majlis kita ni. Sebelum kita mulakan pertandingan, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya nak mempersilakan peserta pertama iaitu siapakah peserta pertama kita tadi? Boleh buka dia punya Aisyah. Boleh buka awak punya muka? Kamera? Baik, cikgu. Sebab saya tak nampak ni. Ni ya. Okey. Saya perbesarkan. Saya pin. Okey. Ramai nak masuk ni. Okey. Hakim-hakim bersedia ya? Aisyah dah sedia? Dah, ready ya? Okey. Penjaga masa dah bersedia? Ustazah dah sedia? Okey. Okey, mari kita mulakan peserta pertama. Puan MC. Ya. Boleh bagi dia test suara dulu tak? Sebab
tes tahu suara. gambar tu. Dengan Ya. pergerakan tangan tu saya tak nampak pergerakan tangan itu sebab nampak macam sebelah lengan je tu. Kalau boleh jalan ke belakang sebab kita nak tengok gestures kan. Boleh ke tu? Belakang tu sofa. Okay. Kalau nampak tu okey dah start tu. Okey. Suara nak bagi dengar dengan jelas. Boleh cakap sesuatu tak Aisyah? Assalamualaikum. Boleh tu. Testing. Kak Su dengar tak suara Ida? Dengar dah. Okey. Dengar. Maaf ni tadi mikrofon bermasalah. Okey. Boleh tu. Okey, Ustazah dah boleh mula ke? Okey, sebelum masuk ni saya bunyikan WC dululah ya. Apa? Maksudnya saya bunyi WC dulu ke? Nak mulakan? Yang lain tutup mikrofon sebab bergema. Yang lain tutup mikrofon. Kecuali Aisyah je. Okey, saya nak tanya, kita mulakan dengan loceng pertama ke untuk dia mulakan? Loceng pertama. Maksudnya kita mulakan dengan WC ke? Nak suruh dia mula ataupun terus je dia mula? Terus mulakan. Terus mulakan. Okey, saya Tapi dah set masa Dah set masa dah. Okey. Sebaik saja perkataan pertama dimulakan, dia sebut saja perkataan pertama terus set masa. Okey. Jadi kita mulakan dengan peserta pertama, Nur Aisyah Maisara binti Muhammad Mahathir. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Yang dihormati barisan hakim yang adil dan bijaksana serta masa yang setia dengan Rasulullah. Seterusnya, hadirin yang disayangi sekalian. Yang sedar-sedarkan, yang tersedar dengar-dengarkan, yang terdengar fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Maisara dari Sekolah Kebangsaan Bulu Kasar akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Akibat Tidak Mendengar Kata. Di tepi sebatang sungai, tinggal seekor ibu itik. Ibu itik mempunyai 2 ekor anak yang bernama Midi dan Kiki. Mereka selalu tidak mendengar kata ibu itik. Nasihat yang diberikan oleh ibu mereka bagaikan mencurahkan air ke dalam teladi. Ibu itik sering melarang Midi dan Kiki supaya jangan bermain terlalu jauh. Tetapi mereka tidak mengendahkan larangan ibu mereka. Midi dan Kiki kepala batu. Pada suatu hari ketika musim hujan, ibu itik telah menasihati Midi dan Kiki supaya jangan bermain terlalu di luar tempat tinggal mereka. Tetapi mereka tidak mendahkannya. Mereka pun berlarian keluar menuju ke kawasan banjir. Setibanya di sana, anak-anak itik dapat melihat banjir yang sedang melanda kawasan kampung. Air banjir itu telah mengalami beberapa buah rumah. Wah, banyak sungguh air di kawasan itu, kata Midi. Mereka pun berdiri di tempat yang agak jauh sedikit. Tetapi hujan semakin lebat. Tanpa mereka sedari, tempat yang mereka berdiri itu telah dengan air bah. Midi dan Kiki terkejut. Mereka segera berusaha untuk beredar dari situ. Tetapi sayangnya Midi dihanyutkan air. Mereka saling menjerit meminta tolong. Tolong, jerit Midi. Kiki cuba untuk menyelamatkan Midi, tetapi air bah terlalu deras. Muncullah ibu itik segera mendengar suara Midi meminta pertolongan. Ibu itik segera lalu menarik Midi ke darat. Midi dan Kiki menangis kerana terlalu terkejut.
Setibanya di rumah mereka, Ibu Itik berkata, bukankah banyak kali Ibu sudah katakan jangan keluar bermain di luar rumah. Sekarang musim hujan, banjir boleh berlaku bila masa sahaja. Midi dan Kiki hanya tunduk apabila dimarahi oleh ibu. Kita tengok. Tidak pernah serik. Hanya bertanya. Anak-anak Itik keluar dari rumah. Kamu berdua janganlah keluar dari rumah. Ibu pernah dengar satu cerita bahawa ada seekor ular besar telah keluar dari hutan. Ular besar itu akan makan kamu jika kamu melanggar arahan ibu. Setelah Ibu Itik keluar mencari makanan, mereka membuat keputusan untuk keluar dari rumah. Marilah kita keluar, Kiki. Saya ingin melihat ular besar itu. Betulkah ular itu sangat jahat dan besar? Tanya Midi. Betul, Midi. Saya pun teringin melihat ular besar itu. Ibu mesti sengaja mereka cerita mengenai ular itu untuk menakutkan kita. Jawab Kiki. Midi pun mengangguk kepala menyiarkan kata-kata Kiki. Mereka keluar dari rumah secara senyap-senyap. Kemudian mereka berjalan menyusuri kebun dan sungai. Tiba-tiba, Midi dan Kiki terlihat ada sesuatu bergerak di bawah semak. Tidak lama kemudian, kelihatan kepala yang sangat menakutkan. Ternyata itulah kepala ular. Wah, besarnya ular itu. Jerit Kiki. Midi dan Kiki terpegun melihat ular itu. Sejurus kemudian, ular itu mula mengalihkan pandangannya kepada mereka. Rupa-rupanya ular itu telah mendengar suara Kiki. Ular yang besar itu pun cuba mendekati mereka. Midi dan Kiki mula melangkah dan berlari dengan pantas. Ular itu mengejar mereka dari arah belakang. Mereka ketakutan. Midi dapat melihat ular itu masih mengejar mereka. Cepat lari, saya takut ular itu akan menelan kita. Teriak Kiki. Saya juga takut, jerit Midi. Rupa-rupanya ular itu lebih pantas dibandingkan Midi dan Kiki. Ular itu berjaya menangkap Midi dan lalu membelit badan Midi. Midi menjerit-jerit meminta pertolongan. Tolong! Tolong! Jerit Midi. Midi ditelan oleh ular besar itu. Kiki tidak mampu untuk menolong Midi kerana ular itu terlalu besar untuk dilawan. Kiki menangis mengenangkan Midi. Kiki menangis ketakutan. Kiki menangis sepanjang jalan pulang ke rumah. Kiki segera mencari Ibu Itik. Lalu menceritakan kisah Midi ditelan oleh ular besar itu. Sebaik sahaja Ibu Itik mendengar cerita itu, Ibu Itik pingsan lalu jatuh sakit, kata Kiki. Ibu Itik selalu saja teringatkan Midi yang telah mati ditelan ular. Ibu Itik tidak berselera untuk makan. Akhirnya tubuh badan Ibu Itik menjadi kecil. Badannya menjadi semua. Dah ke cikgu? Okey, tutup. Aisyah teruskan sahaja teruskan bercerita cerita tu. sampai habis. Tak apa. Teruskan cerita tu. Teruskan. Sebaik saja Ibu maafkan saya. Kami berdosa kerana tidak mendengar nasihat Ibu, kata Kiki. Kiki menangis seesak-esak meminta maaf kepada ibu daripada ibunya. Tetapi tangisan Kiki sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian Ibu Itik pun mati.
Kiki menguburkan ibunya di tepi sungai. Sejak itu tinggallah Kiki bersendirian. Saya amat menyesal kerana mengingkari nasihat ibu. Saya berjanji akan menjadi seekor itik yang baik, katanya sambil menangis di tepi kubur ibunya. Setelah itu, Kiki pun meninggalkan tempat itu dengan membawa hatinya yang pilu. Hai kawan-kawan, kawan-kawan tahu tak apa pengajaran daripada cerita ini? Pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah menderhaka kepada ibu kita. Kita perlu sentiasa mendengar nasihat yang diberikan oleh ibu kita. Ibu kita mengharapkan agar kita hidup dengan bahagia dan selamat. Jika kita tidak mendengar nasihat ibu kita, nescaya kita akan menyesal. Terang bulan di malam sepi, cahaya memancar ke pangkat kelapa. Hidup ni dunia buatlah bakti kepada ibu dan juga bapa. Sekian, terima kasih. Okey, demikianlah peserta pertama. Okey, peserta pertama Nur Aisyah Maisara binti Muhammad Muhadir dari tahun 3 IB dengan tajuk Akibat Tidak Mendengar Kata. Okey. Okey, Hakim bersedia untuk peserta kedua? Sekejap Kak Su, bagi seminit je. Okey, saya bagi masa. Jadi sementara tu peserta kedua sila bersedia. Okey. Buka mikrofon, buka semua standby. Okey. Okey. Tak sabar dulu, sabar. Cakap sama aku biasa je. Hasha. Okey. Hasha bersedia ya? Okey, sekejap saya besarkan ni. Okey, Hakim sudah bersedia untuk peserta kedua? Hasha, good. Okey Kak Su. Okay, alright. Okey. Peserta kedua pada hari ini ialah Nur Hashadzatul Syadrina binti Muhammad Hanafi dari tahun 3 IK, tajuk Singa yang Sombong. Betul? Betul. Okey. Alright. Okey. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera membuka bicara. Terima kasih pengisi majlis yang saya hormati, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Hashadzatul Syadrina binti Muhammad Hanafi dari Sekolah Kebangsaan Bulau Kasar. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Dalam sebuah hutan, tinggal seekor singa yang sangat sombong. Badannya yang besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang telah menjadi mangsanya. Pada suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana untuk meninggalkan singa yang ganas lagi sombong itu. Tiba-tiba, sang kancil bangun dan bersuara. Wahai kawan-kawan, kehidupan kita sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai kawan kita yang telah menjadi mangsa singa yang zalim itu. Oleh itu, marilah kita sama-sama berfikir bagaimana untuk menelpon singa itu. Ya, kami sedia membantu, kata haiwan lain. Siapa disarankan? Silakan. Kata kancil, semua terdiam. Tiba-tiba, sang tuan bangun dan bersuara. Wahai kawan-kawan, biarlah saya juga menyelesaikan singa itu. Semua haiwan di rimba
silakan. Sang tuan mencabar kawan-kawannya. Semua tunduk diam. Oleh sebab tiada haiwan lain yang berani menentang singa, baiklah kita sama-sama menyokong sang tuan sebagai lelaki kita. Kata sang kasar dan disambung dengan tepukan yang gemuruh. Keesokan harinya, semua haiwan di rimba keluar untuk menyaksikan pertarungan antara sang tuan dan singa. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa macam tidur di bawah pokok. Lalu sang tuan terbang menghampiri singa dan berkata, "Hai singa yang zalim, hari ini aku mencabar engkau untuk berlawan denganku." Kata sang tuan dengan berani. "Engkau nak berlawan dengan aku?" kata singa sambil ketawa. "Hahaha. Belum cuba, belum tahu. Walaupun aku kecil tapi azam yang kuat, aku akan dapat mendapat kemalasanmu yang besar." Kata sang tuan dengan penuh semangat. "Baiklah, kalau macam tu, marilah," kata singa. Dengan pantas sang tuan terbang mengelilingi singa itu berpusing-pusing untuk menangkap tuan tetapi tidak berjaya. Lama-kelamaan, singa itu menyerah. Sang tuan menunggu kesempatan ini. Dengan pandai sang tuan masuk ke dalam lubang hidung singa yang luas itu. Singa itu lalu mendengar singa itu bertubi-tubi dalam hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. Aduh! Singa itu bersemer berkali tetapi tidak berjaya. Hacum! Lama-kelamaan, singa itu pun mati dalam kesakitan yang amat sangat. Semua haiwan di rimba itu mendengar kegembiraan. Mereka menyanyi keberanian tuan. Ingatlah kawan-kawan, yang besar tidak semestinya kuat dan yang kecil tidak semestinya lemah. Kita perlulah berusaha jika ingin berjaya. Kita mestilah kita tidak boleh bersikap malas. Berusahalah. Kita mestilah berusaha jika ingin berjaya. Sebelum mulai, mari kita fikirkan. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Tetapi akal yang cerdik dan semangat kita boleh mengalahkan kekuatan yang fizikal. Dan terima kasih. Terima kasih. Okey. Saya bagi 2 minit untuk para hakim mencatat markah. Ya, terima kasih adik Nur Hasyazatu Syadrina binti Muhammad Hanafi dari 3IK dengan tajuk ceritanya Singa yang Sombong. Okey, bersedia peserta ketiga Putri Aisyah Danisha binti Hanafi. Okey, bersedia testing suara. Cuba testing suara. Cakap Assalamualaikum ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Suara dengar. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Sekejap Tunggu. Tunggu sekejap. Tunggu hakim bagi signal boleh mula. Nanti kita mula. Okay. Alright. Okay. Peserta ketiga pada hari ini ialah Putri Aisyah Danisha binti Hanafi dari tahun 3IB. Okey, tajuknya berbunyi
Singa yang sombong. Betul? Betul? Sama dengan tajuk tadi ya. Singa yang sombong. Okey. Jadi saya dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Puteri Aisyah Danisha binti Hanafi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan. Yang dihormati Tuan Menteri Hakim, Nak Arif, lagi bijaksana. Guru-guru, perkenalkan sebelah saya yang dikasih sekalian. Saya Puteri Aisyah Danisha dari Sekolah Kebahasaan Muda Kasar akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Yang terlena sedang sedarkan, yang sedang dengarkan, yang sedang fikir kita. Dalam sebuah hutan, tinggal seekor singa yang sombong. Badan yang besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak yang haiwan selamat dari mangsanya. Suatu hari, semua haiwan rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana untuk meneruskan singa ganas dari sombong itu. Tiba-tiba sang putri bangun dan bersuara, "Wahai kawan-kawan, kehidupan kita sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai kalau kita telah mencari singa yang mencari kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama berfikir bagaimana hendak menyelamatkan singa itu." Semua hal lain bersetuju dengan cadangan sang kancil. Sang kancil meminta dukungan daripada semua haiwan di lembah. Semua terdiam. Tiba-tiba Tuan bersuara, "Wahai kawan-kawan, biarlah saya cuba menyelamatkan singa itu." Hal lain ketawa sambil berkecil kepada Tuan. Selain saya, apakah yang berani menawarkan diri? Silakan. Tuan mencabar kawan-kawannya. Masing-masing tunduk diam. Oleh kerana tidak ada haiwan yang berani menentang singa, marilah kita sama-sama menyokong sang Tuan sebagai wilayah kita. Kata sang kancil dan disambut dengan tepukan yang gemuruh. Pada keesokan harinya, semua penghuni rimba keluar untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan Tuan. Tiba satu tempat, mereka ternampak singa masih tidur di bawah pokok. Lalu, Tuan pun terbang menghampiri singa. "Hai singa yang zalim, hari ini aku mencabar engkau untuk berlawan denganku," kata Tuan dengan berani. "Engkau nak berlawan dengan aku?" tanya singa itu sambil ketawa. "Saya cuba belum tahu. Walaupun aku kecil, tapi dengan azan kuat, aku akan dapat menewaskan kemarahanku yang besar itu." "Baiklah, kalau engkau berani, marilah." Dengan pentas Tuan terbang mengiringi singa itu. Singa itu berpusing-pusing untuk menampar Tuan, tetapi tidak berjaya. Lama-kelamaan singa itu menjadi letih. Tuan mengambil kesempatan ini dengan pantas. Dia masuk ke dalam lubang hidung yang besar itu, lalu menyengat singa itu dari lubang hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. Dia bersin beberapa kali tapi tidak berjaya meluahkan Tuan. Semakin lama semakin sakit gigitan Tuan itu. Tidak lama kemudian, singa itu pun mati kesakitan amat sangat. Semua binatang bersorak kegembiraan. Mereka menyanjung kebenaran Tuan itu. "Hai kawan-kawan, berdasarkan cerita saya telah sampaikan sebentar tadi, terdapat beberapa pengajaran. Pengajaran ialah kita janganlah mengalah. Mengalah walaupun diri kita kecil. Orang besar tidak semestinya kuat. Orang kecil tidak semestinya lemah. Sebelum bunuh diri, mari kita fikirkan. Kecil jangan sangka anak. Besar jangan sangka bapa. Akal yang cerdik dan semak kental dapat mengalahkan kuasa fizikal. Kalau kita tidak mengalah, jangan takut membentang kajang. Kalau kita tidak bersalah, jangan takut ditentang orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih
adik puteri Aisyah dan Nisha dari 3IB. Okey, dengan tajuknya Singa yang Sombong. Okey, saya bagi 2 minit kepada para hakim untuk mencatat markah ya. Okey, yang seterusnya saya mempersilakan peserta keempat untuk bersedia. Okey, peserta keempat boleh on kamera. Okey, hello, try suara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sabar ya, tunggu para hakim mengira markah dahulu. Sebentar ya. Okeylah. Apa? Okeylah. Okey, kasih sikit. Baju jangan tarik. Jangan tu, dia tahu. Dah boleh dah. Okey, signal sudah diberi. Maka peserta keempat bersedia ya. Okey, peserta keempat ialah Norfatin Hazirah binti Abdul Rahman dari 3IK yang akan bercerita kepada kita semua dengan tajuknya Si Camar Yang Berjasa. Okey, tajuknya Si Camar Yang Berjasa. Okey, bersedia ya peserta keempat pada hari ini. Majlis mempersilakan Norfatin Hazirah binti Abdul Rahman 3IK. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka bicara para hakim yang arif serta bijaksana dan penjaga masa yang budiman, semua guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Norfatin Hazirah binti Abdul Rahman nama diberi. Sekolah Kebangsaan Buluh Kasab sekolah ku kini. Pertandingan bercerita ingin ku sertai. Harap semuanya berpuas hati. Tidak molek jika ada alu tiada lesungnya. Tak lengkaplah cerita jika tiada tajuknya. Tajuk cerita saya hari ini ialah Si Camar Yang Berjasa. Di suatu kawasan di dalam lautan kelihatan 2 ekor ikan sedang berenang-renang mencari makanan. Mereka ialah Cik Kembung dan Cik Tamban. Makanan mereka berbeza dengan makanan kita, kawan-kawan. Di celah-celah batu, Cik Kembung dan Cik Tamban memperoleh makanan yang terdiri daripada alga dan organisma kecil. Ketika Cik Kembung dan Cik Tamban sedang leka menikmati makanan, Cik Tamban terlihat seekor burung camar berlegar-legar di ruang angkasa. Kelihatan dia sedang mencari sesuatu. Cik Kembung dan Cik Tamban yakin sudah tentu si camar sedang meninjau-ninjau mangsanya, iaitu mereka berdua. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka segera beredar sebelum disambar oleh si camar. Demi keselamatan, Cik Kembung dan Cik Tamban terpaksa berenang-renang ke suatu kawasan yang agak jauh untuk mendapatkan makanan. Sambil makan, mereka berbual-bual. Cik Kembung dan Cik Tamban merasakan kehadiran si camar mengancam kehidupan mereka.
Setiap hari ada sahaja kalangan masyarakat laut yang menjadi mangsa si camar. Mereka sentiasa hidup dalam ketakutan. Di mana terdapatnya banyaknya alga, di situlah si camar berada. Setiap hari mereka terpaksa menahan lapar agar keselamatan terjamin. Tiba-tiba, Cik Tamban mendapat idea, lalu bercadang untuk raju semua si burung camar. Pasti aman, ancaman terhindar. Cik Kembung amat bersetuju dengan cadangan Cik Tamban kerana dengan cara itu sahajalah bahaya dapat dihindari. Tanpa disedari, perbualan mereka telah didengari oleh sang penyu selaku masyarakat laut yang prihatin. Sang penyu mendengar segala masalah yang dihadapi oleh Cik Kembung dan Cik Tamban. Sang penyu seekor binatang yang bijak. Dia sering menjadi rujukan bagi sebarang masalah dalam kalangan masyarakat laut. Menurut sang penyu, jika kita menggunakan racun, racun itu akan mengalir ke dalam ekosistem laut. Akibatnya, laut akan tercemar dan memusnahkan kehidupan laut. Cik Kembung dan Cik Tamban terdiam mendengar kata-kata sang penyu. Setiap yang dikatakan oleh sang penyu adalah benar belaka. Menurut sang penyu lagi, si camar penyumbang kepada sumber makanan terutamanya alga. Sekali lagi, Cik Kembung dan Cik Tamban terpana. Apa kaitan si camar dengan alga ya kawan-kawan? Sang penyu berkata lagi, burung camar tinggal di kawasan berbatu di tepi laut. Mereka akan makan dan membuang najis di kawasan tersebut. Najis burung camarlah yang menjadi sumber pengalak kepada alga untuk membiak dan hidup dengan subur. Ini bermakna tiada burung camar, tiadalah alga. Tiada alga, tiadalah sumber makanan kepada hidupan laut. Sungguh mengerikan fikir Cik Tamban dan Cik Kembung. Bijak sungguh sang penyu ya kawan-kawan. Cik Kembung dan Cik Tamban amat berterima kasih dengan segala maklumat yang diberikan oleh sang penyu. Jika tidak pasti, segalanya akan musnah dengan sekelip mata. Barulah mereka sedar. Barulah mereka sedar bahawa mereka hidup dalam ekosistem yang sama dan mempunyai kaitan dalam rantaian makanan. Kepupusan salah satu rantaian makanan akan menyebabkan organisma laut turut terjejas. Demikianlah kawan-kawan, setiap hidupan yang dijadikan Tuhan mempunyai kepentingan masing-masing. Janganlah sama sekali kita mementingkan diri sendiri. Fikir sebelum bertindak. Itulah orang yang bijak. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik Norfatin Hazirah binti Abdul Rahman dari 3IK dengan tajuknya Si Camar yang Berjasa. Kemudian seterusnya peserta terakhir kita pada hari ini diminta bersedia adik Muhammad Abroki bin Muhammad Faizi. Ya, sila bukakan mikrofon dan juga kamera. Ya. Okey. Okey, testing. 1 2 3. 1, 2, 3. Okey. Suara tu saya rasa kena kuat ya. Hakim nak dengar nanti. Saya bagi saya nak tanya Hakim, dengar tak suara tu? Cuba sekali lagi. Assalamualaikum. Lajunya suara dia. Peserta lain tadi okey, suara jelas saya dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mula ni, Bu. Tunggu sekejap Hakim bagi signal kita mulakan. Tunggu sekejap. Saya tak nampak suara depan sikit boleh tak? Depan sikit, berakhir depan sikit. Selangkah depan. Boleh ke tu? Lampu kepala dia tak penuh lah, tak nampak. Kamera tu. Kamera kena ke atas sikit rasanya. Ke atas sikit kamera. Tak full. Okey, dia cantik. Okey. Alright. Okay, good. Okey, Hakim dah bersedia. Okey, cuba suara. Boleh ya Hakim ya? Dengar suara dia? Assalamualaikum. Boleh? Jelas. Jelas ya? Okey. Peserta terakhir kita pada hari ini ialah adik Muhammad Abroki bin Muhammad Faizi dari tahun 3IB. Akan bercerita kepada kita. Tajuknya ialah Singa dengan Tali Pinggang Sakti. Majlis mempersilakan. Nampaknya hari ini engkau akan menjadi makanan aku, sang kancil. Ketawa sang harimau. Wahai sang harimau, janganlah makan aku. Lepaskanlah aku. Kasihanilah aku, sang harimau. Layu sang kancil. Hai kawan-kawan. Kawan-kawan nak tahu apa kesudahan cerita ini? Kalau kawan-kawan nak tahu, kawan-kawan duduk dan dengar cerita saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan saya yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Abraki bin Muhammad Faizi dari Sekolah Kebangsaan Buloh Kasab akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sang Kancil dengan Tali Pinggang Sakti. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Dalam sebuah rimba, tinggal seekor kancil yang cerdik dan bijaksana. Pada suatu hari, sang kancil keluar untuk mencari makanan. Tiba-tiba, sang kancil ternampak akan sang ular besar sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pokok. Aku harus berhati-hati dengan sang ular itu. Jikalau sang ular itu jaga, habislah aku dimakannya nanti. Isi sang kancil di dalam hatinya. Tanpa membuang masa, sang kancil pun terus beredar dari tempat itu. Kemudian, sang kancil meneruskan perjalanannya untuk mencari makanan. Tiba-tiba, kedengaran bunyi rendah suara binatang-binatang di dalam hutan itu. Lari, lari, lari sang kancil! Sang harimau nak makan kita! Jerit sang anak sambil berlari lintang tukang. Belum sempat sang kancil melarikan diri, sang harimau terus menerkam ke arah sang kancil. Sang kancil menggigil dan menangis ketakutan. Nampaknya
hari ini engkau akan menjadi makanan aku, sang kancil. Hahaha. Ketawa sang harimau. Wahai sang harimau, janganlah makan aku. Lepaskanlah aku. Kasihanilah aku, sang harimau. Layu sang kancil. Sang kancil mencari akal untuk melepaskan dirinya dan sang kancil teringat akan sang ular yang sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pokok. Wahai sang harimau, aku mempunyai seutas tali pinggang sakti yang kusimpan di bawah sebatang pokok. Jika engkau memakannya, sudah tentu semua binatang di dalam hutan ini akan tunduk dan hormat pada engkau. Kata sang kancil. Apa? Tali pinggang sakti? Di manakah tali pinggang sakti itu? Tanya sang harimau. Tali pinggang sakti itu ada aku simpan di bawah sebatang pokok. Tetapi engkau mestilah melepaskan aku dahulu. Kata sang kancil. Baiklah sang kancil, aku lepaskan engkau. Tapi ingat, kalau kau tipu aku, siap engkau. Jadi sang harimau. Sang kancil pun membawa sang harimau ke tempat sang ular yang sedang tidur nyenyak tadi. Itulah tali pinggang yang aku katakan tadi. Bisik sang kancil kepada sang harimau. Tanpa membuang masa, sang harimau terus memegang badan sang ular yang sedang tidur nyenyak tadi dan melilitkan badan sang ular itu ke pinggangnya. Wah, hebat sungguh tali pinggang ini. Hahaha. Sekarang semua binatang akan, sekarang akulah raja di rimba ini. Semua binatang akan takut kepada aku. Hahaha. Ketawa sang harimau. Sang ular yang sedang tidur nyenyak itu pun terjaga apabila terdengar suara harimau itu tadi. Sang ular berasa marah kerana tidurnya terganggu dan pelik sang harimau dengan kuat. Sang harimau pun menjerit meminta tolong. Tolong! 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 Sang harimau rontak-rontak untuk melepaskan dirinya. Sang harimau, Cis, berani kau tipu aku, kancil. Sang kancil, siaplah kau. Marah sang harimau. Akhirnya sang harimau pun mati dibelek oleh sang ular. Selamatlah sang kancil daripada dimakan oleh sang harimau. Semua binatang di dalam hutan itu mengucapkan terima kasih kepada sang kancil kerana telah menyelamatkan nyawa mereka. Selesailah sudah kisah sang kancil yang sangat cerdik, dan bijaksana, berjaya tumpaskan musuh yang ganas. Hidupan hutan aman dan gembira. Hai kawan-kawan, kawan-kawan tahu pengajaran daripada cerita saya tadi? Pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah sentiasa bertenang dan menggunakan akal untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan penyelesaian. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik Brocky dari 3IB sebentar tadi telah bercerita kepada kita semua dengan tajuknya Singa dengan Tali Pinggang Sakti. Sementara kita menunggu keputusan daripada para hakim. Ada sesiapa nak bercerita dekat sini? Nak berbalas pantun ke? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta hadirin yang sudi join GM kita hari ini. Para pentadbir dan juga penjaga masa. Kerana telah menjalankan tugas. Pegawai teknikal kita pada hari ini ialah Cikgu Nur Baraah. Cikgu Nur Baraah ialah pegawai teknikal kita. Pada hari ini kita telah selesai menjalankan pertandingan bercerita tahap 1.
Kita ada Cikgu Ara, kita ada bahagian kedua ya? Ada. Nanti untuk pusingan kedua saya akan tunjukkan gambar ikut giliran tadi, dan murid pertama akan pilih gambar ikut nombor yang diinginkan. Kemudian murid lain dah tak boleh pilih nombor yang sama. Okey. Okey, kita tunggu para hakim. Kita umumkan keputusan di akhir ke sekarang dulu ataupun macam mana untuk keputusan di akhir? Di akhir. So sekarang ni kita akan melangkah ke pusingan bahagian kedua ya. Bahagian kedua iaitu secara spontan. Giliran yang sama ya. Giliran sama. Okey, pegawai teknikal Cikgu Baraah akan mengambil untuk bahagian kedua ni, okey, mengambil share screen ya. Yang lain para hadirin jangan share screen. Nanti tak boleh nak share pula kan. Okey. Okey, nampak? Nampak, Cikgu. Okey. Nampak apa gambar? Gambar skrin. Dia ada 5 gambar. Nanti peserta pertama setelah pengacara majlis umumkan, dia kena sebutkan nombor dan cikgu akan tekankan nombor yang dia inginkan, okey? Oh, okey. Macam tu. Masa macam mana? Masa macam yang diberitahu lah, untuk paparan ni 1 minit masanya. Okey, mereka akan tengok gambar selama 1 minit. Kemudian habis 1 minit, penjaga masa bagi tahu saya akan tutup gambar ni. Cikgu Ara, rasanya Cikgu Ara kena buat slideshow sebab saya nampak gambar tu. Saya dah buat slideshow dah. Slideshow Tu masih tak nampak. Gambar nampak semua ni. Gambar nampak semua. Terbongkar rahsia nanti Kang. Kecilkan ya. sikit. Nampak tak? Oh, sekejap. Saya tukar giliran dulu. Stop sharing dulu. Reshuffle baliklah gambar tu nanti. Reshuffle balik. Kan? Okey. Reshuffle. Terbongkar rahsia nanti Kang. Reshuffle dulu. Sabar. Okey, tunggu sebentar ya. Hari ni hadirin yang datang menjenguk kita yang sedang berlangsung sekarang ini, tadi ada 50 orang, sekarang tinggal 36. Okey. Paling ramai 50 lah tadi. Okay, kita masih menanti signal daripada para hakim. Saya menunggu para hakim bersedia, baru kita mulakan dengan bahagian kedua. Hari ini peserta kita ada 5 orang. Bersedia untuk bahagian kedua. Giliran adalah seperti tadi, iaitu yang pertama Aisyah, yang kedua Hasha, yang ketiga Puteri, yang keempat Fatin, yang kelima Abroki. Maka bersedia untuk bahagian kedua.
Aing, cuma tolong. Okey, kita masih lagi menunggu dengan sabar. Ya, saya dah nampak dah gambar tu. Gambar pilih satu nombor yang anda inginkan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pilih nombor 4. Nanti jap, belum Boleh lagi. lagi kita ikut giliran peserta. Sabar ya, saya belum mulakan lagi bahagian kedua ni. Saya tunggu isyarat dari Hakim. Kalau Hakim dah sedia, nanti kita mulakan. Saya akan panggil ikut giliran tadi ya. Sekejap ya. Aisyah, awak nanti buka buka, kena buka kamera juga tau. Buka kamera dengan mikrofon. Okey, baik cikgu. Kena test juga suara tu sebab kadang-kadang line internet menyebabkan tenggelam timbul, bergema dan macam-macam. Okey, pusingan kedua. Okey, pusingan kedua ni. Okey, penjaga masa macam mana? Dah standby? Okey, dah. Okey, boleh terangkan macam mana pada pusingan kedua ni locengnya berbunyi? Cuba bunyikan. Kalau ikut syarat dia ialah loceng akan dibunyikan sekali menanda bermulanya masa bercerita selama 3 minit. Okey. Masa persediaan 1 minit bermula sebaik saja gambar ditayangkan. Okey, 1 minit diberi ya. Loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa tamat. Ya. Okey. Peserta tidak dibenarkan memulakan cerita spontan sebelum tamatnya masa persediaan. Masa persediaan 1 minit. Okey, masa persediaan 1 minit. Jadi para peserta kalau nak tahu bila kena mula, kena tunggu loceng berbunyi. Okey, whistle tadi dengar, tak ada bunyi loceng, bunyi whistle daripada ustazah untuk memulakan. Saya silent je masa tu, jangan tanya saya mempersilakan tu. Okey, ambil gambar, tengok gambar, pilih satu nombor, tengok gambar, dengar whistle. Okey? 1 kali. Whistle berbunyi 1 kali baru bermula. Okey. Okey, masa ni dah katakan. Okey. Sebelum kita mulakan bahagian kedua, ada apa-apa masalah? Ada apa-apa soalan? Okey, Cikgu Suryani. Lagi sekali. Okey, sekarang ni Cikgu Ara tunjukkan gambar. Saya bagi masa 1 minit untuk murid tonton kan? Okay. Saya kena tiup whistle ke lepas 1 minit tu? Ya. Lepas tu ustazah tiup whistle, murid tadi peserta terus mulakan.
bercerita. Dia tak perlu tunggu saya kata mempersilakan, tak payah. Saya mempersilakan ambil gambar je tadi. Okey. Terima kasih. Okey. Okey. Kita masih menunggu. Saya ingatkan sekali lagi, kali ni untuk bahagian kedua kita mulakan dengan Aisyah. Aisyah akan pilih satu nombor nanti kejap lagi, dan Aisyah tengok gambar tu, para peserta tengok gambar tu dan tunggu Ustazah tiup wisil untuk memulakan cerita anda. Okey? Okey. Tamat bila 2 kali wisil berbunyi. Okey, para hakim masih lagi belum bagi signal untuk memulakan, mungkin masih lagi sedang mengira markah untuk pusingan pertama tadi, bahagian pertama tadi tu. Nampaknya masih lagi sibuk di belakang tabir ya. Aisyah tunggu sebentar ya. Okey, cikgu. Standby. Dah mula. Okey, hakim pertama sudah bersedia. Cikgu Mazidah. Mula dah. Dah okey. Cikgu Zalida pun sudah rasanya. Alright. Okey. Jadi mari kita mulakan bahagian kedua pertandingan bercerita tahap 1 pada hari ini. Okey, dipersilakan Nur Aisyah Maisara binti Muhammad Mahathir untuk memilih satu nombor. Saya nak nombor 4. Okey, dipilih nombor 4. Sila lihat gambar dan tunggu wisil. Ya, sila mulakan. Suara. Tak dengar suara. Suara. Saya menyumbang basikal setiap petang. Saya akan menyumbang basikal setiap petang. Saya akan jalan. Tak jelas suara. Saya mula sini.
Aisyah? Ya? Ya cikgu, saya. Boleh. Cikgu, hari ini saya akan ceritakan tentang hobi saya. Hobi saya ialah menunggang basikal. Basikal saya sangat cantik. Saya dan ibu saya selalu pergi jalan-jalan membawa basikal. Ibu saya membelikan basikal yang sangat cantik. Saya sukakannya. Basikal saya berwarna merah. Saya sangat sukakan basikal saya. Saya membelinya dengan harga yang mahal. Saya sangat sayangkan basikal saya. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Itulah peserta pertama. Okey. Peserta pertama tadi telah pun bercerita secara spontan ya. Secara spontan. Okey. Bersedia peserta kedua? Peserta kedua bersedia? Hasha? Ya, saya. Okey, bersedia? Kita akan mulakan sebentar lagi. Tunggu Hakim memberi signal dulu. Okey, peserta kedua ialah Nur Hasyazatul Sadrina binti Muhammad Hanafi. Okey. Okey. Hasha boleh pilih satu nombor? Nak nombor 2. Okey. Nombor 2. Okey, tunggu whistle. Ya, mulakan. Ya, boleh mulakan. Suara tak ada. Tak dengar suara. Happy birthday. Selamat hari jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pembuka bicara kepada barisan hakim yang arif, penjaga masa, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Hasyazatul Sadrina binti Muhammad Hanafi dari Sekolah Kebangsaan Buluh Kasab. Kawan-kawan nak dengar apa kesudahan cerita saya? Dengarlah cerita saya yang bertajuk
Selamat hari lahir. Pada minggu lepas saya dan ibu saya pada minggu lepas ialah pada minggu lepas dan ibu dan saya dan dapat hari ini happy birthday saya. Ibu masak makanan yang sedap dan ibu memanggil kawan-kawan saya ke rumah saya. Saya sangat gembira kerana ada kawan-kawan dan boleh makan makanan yang sedap-sedap. Ibu, saya selalu dapat menonton kek strawberry kegemaran saya itu. Orangnya kita perlu menanam kasih sayang kepada kawan-kawan dan keluarga kami dan kita perlu hadir ke hari lahir kawan kita dan perlu bersama-sama ke sekian, terima kasih. Terima kasih. Apa tak boleh? Okey, terima kasih diucapkan kepada adik Hasha tadi. Okey. Okey, saya nak minta peserta ketiga untuk bersedia. Cuba test suara dengan buka tu on kamera. Sebab takut masalah apa-apa. Okey. Takut tak dengar mikrofon. Tak ada suara nanti. Try 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, kita tunggu Hakim. Okey, sebentar ya. Tunggu para hakim memberi signal. Okey, hakim pertama sudah memberi signal. Boleh. Okey, sedia. Okey. Cikgu Mazidah, okey. Okey dah. Okey. Okey. Jadi kita mulakan dengan peserta ketiga dengan Puteri memilih dahulu, pilih satu nombor. Silakan. Silakan Puteri, pilih satu nombor. Puteri, dengar tak? Pilih satu nombor Puteri. Puteri boleh pilih satu nombor? Saya nak pilih nombor 5. Nombor 5. Okey.
Okey, sila lihat gambar dan tunggu whistle untuk bermula. Okey, boleh mulakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik satu kucing. Nama kucing saya Miko. Kucing saya berwarna merah jambu. Pada ketika itu, kucing saya jatuh sakit. Ada luka di tangan dia. Saya sangat sedih. Ayah saya membawa kucing saya ke klinik untuk membuat rawatan. Saya berasa sangat sedih. Selepas ayah membawa pulang Miko, saya menjaga Miko dengan baik. Pengajaran daripada cerita ini ialah haiwan adalah satu binatang yang perlu kita sayang dan jaga dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puteri. Okey. Ya, jadi bersedia peserta keempat, adik Fatin. Okey. Okey, try test mikrofon tu. Assalamualaikum. Cakap balik. Cakap balik sikit. Cakap balik. Cakap balik. Masih sikit. Okey, peserta keempat ialah adik Fatin Hazirah binti Abdul Rahman dari kelas 3 IK. Kita tunggu signal daripada Hakim. Okey, Hakim. Okey, Hakim sudah bersedia nampaknya. Okey, yang seterusnya peserta keempat. Okey, adik Fatin, sila pilih satu nombor yang tertera. Nombor 1. Nombor 1. Lihat gambar dan tunggu whistle untuk bermula.
Baik. Boleh mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemuka bicara, para hakim yang arif serta bijaksana dan penjaga masa yang budiman, semua guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Saya Nur Fatin Hazira binti Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Pulau Kasar. Hai kawan-kawan, hendak dengar cerita saya hari ini? Tajuk cerita saya adalah Berkelah Bersama. Berkelah bersama keluarga. Pada hujung minggu yang lalu, kami sekeluarga telah pergi berkemah di tapak perkelahan. Saya merasa sangat teruja. Setelah ayah selesai memasang kemah, ayah membentang tikar di hadapan kemah. Saya membantu ibu menghidangkan makanan dan minuman yang dibawa dari rumah. Saya juga membawa kucing kesayangan saya. Saya sangat gembira dapat berkemah bersama keluarga saya. Aktiviti perkemahan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Hargailah saat-saat bersama keluarga. Kawan-kawan semua pernah berkemah bersama keluarga? Pasti seronok, kan? Berkemah bersama keluarga yang bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Fatin. Terima kasih. Okey. Demikianlah cerita secara spontan tadi tu ya. Berkemah bersama Sinopal biasanya. Lagu famous. Dan sekarang ni kita teruskan harap bersiap sedia peserta terakhir kita, Adik Abroki, untuk mengambil tempat, membuka mikrofon, buka kamera ya, bersiap sedia. Okey, kita tunggu para hakim memberi signal. Okey, cuba try Abroki suara. Assalamualaikum. Okey. Para hakim sudah memberi signal. Okey. Bersedia. Ini adalah peserta terakhir kita. Okey. Adik Abroki, sila pilih satu nombor yang anda inginkan. Last. Nombor apa yang tertinggal tadi tu? Nombor apa yang tertinggal, cikgu? Nombor 3. Nombor 3. Tu saja. 3.
Okey, sila lihat gambar dan tunggu whistle untuk berbunyi untuk memulakan cerita. Okay. Ada kalimat satu. Okey, boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada macam mana? Ada cikgu dah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan saya yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Abdulaki bin Muhammad Faizi dari Sekolah Kebangsaan Buloh Kasab akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Bermain Bersama Kawan. Pada suatu petang, saya dan kawan-kawan pergi ke padang untuk bermain layang-layang. Semua orang mempunyai layang-layang kepunyaan layang-layang masing-masing. Tetapi ada seorang kawan saya tidak mempunyai layang-layang. Selepas itu dia meminjam layang-layang dari kawan-kawan. Kawan-kawan tidak membagi layang-layang kepadanya. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah sentiasa berkongsi antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik Abroki. Begitulah bahagian kedua, bercerita secara spontan. Okey, daripada adik Abroki tadi, maka selesai dah sudah. Okey, selesai dah sudah. Pertandingan bercerita selepas ini, tunggu sebentar untuk keputusan. Untuk keputusan daripada pihak hakim. Ya, tunggu sebentar ya. Okey, hari ini kita telah mendengar dua bahagian satu dan bahagian dua daripada 5 peserta. Okey, 5 peserta iaitu Nur Aisyah Maisara, Putri Aisyah Danisha, Mama Abroki, Nur Hasazatul Syadrina dan juga Nur Fatin Hazirah. Okey, kita masih lagi menunggu keputusan. Okey, jadi sementara menunggu keputusan tu, saya berpantunlah sedulu. Kereta selisih di Kuala Kedah, Jalan Sehala, hujung jeti. Terima kasih ucapan terindah atas segala jasa dan bakti. Terima kasih kepada ibu bapa yang memberi peluang kepada anak-anak untuk sama-sama masuk dalam pertandingan ni ya. Okey.
Jadi kita masih lagi menunggu keputusan daripada para hakim yang bijaksana lagi arif. Okey, selamat datang kepada para pentadbir. Okey. Kami masih lagi menunggu keputusan. Okey, ada Cikgu Hafizah nak bercerita, memberi ucapan sedikit sempena Ma'al Hijrah ni. Okey, sementara tu sementara para hakim memberi keputusan. Ada siapa-siapa yang ingin memberi ucapan? Okey, saya ucapkan tahniah. Ya, sebelum keputusan diterima, saya ucapkan tahniah kepada semua peserta pada hari ini. Okey, kerana telah berjaya keluar dari ketakutan untuk bercerita. Bukan senang untuk bercerita ni. Bukan senang untuk secara spontan, lebih lagi secara spontan, impromptu. It's not an easy task to do. I salute. Okay. Kadang-kadang orang dewasa pun tak berjaya nak bercerita secara spontan. Okay, kami masih lagi menunggu disebabkan oleh pegawai teknikal kata kita akan mengumumkan keputusan pada hari ini juga. Okay, cuma hadiah je saja saya tak boleh nak bagi sekarang. Jadi hadiahnya ialah pada 22 September. Dan hadiahnya surprise, tidak diberitahu ya, tidak diberitahu. Okay, jadi kami masih lagi menunggu keputusan daripada pegawai teknikal dan juga para hakim. Okay, jika ada para pentadbir nak memberi ucapan atau ada guru-guru yang sudi mengucapkan tahniah kepada para peserta dan pelajar. Saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang setia bersama kami di sepanjang acara pertandingan ni. Tadi ada 50 orang. Okay, ada 50 orang. Sekarang ni tinggal 27 orang. Okay. Okay, sementara tu kita masih menanti keputusan. Okay, keputusan pertandingan bercerita pada hari ini. Ini adalah pertandingan bercerita tahap 1 ya. Mana Abroki tadi? Peserta yang dah memberi persembahan terbaik tadi tu, Broki, Hasha, Puteri, boleh munculkan diri. Saya tak nampak pun. Broki, hello. Sementara kita tunggu keputusan, kita bercakap-cakap apa perasaan setelah selesai membuat persembahan. Kita ada Puteri. Apa? Lega. Lega. Alhamdulillah kan. Best dapat perform. Okay, kita tanya pula Hasha. Kita tengok Hasha, apa perasaan setelah berjaya memberi persembahan yang terbaik tadi? Ya, rasa apa? Seronok bila nak mula tadi berdebar. Berdebar. Saya pun berdebar. Nervous is common. Okay, kita tanya pula Puteri. Kita tanya Puteri. Apa perasaan setelah sudah selesai berlangsungnya acara? Apa perasaan? Nak lagi ke? Nak lagi ke? Rasa macam kalau boleh beri peluang kedua ke?
Rasa lega. Rasa lega. Okey, kita tanya Fatin pula. Fatin, hai Fatin. Apa perasaan sekarang ni? Perasaan apa? Lega, seronok. Rasa gementar. Seronok. Rasa lega. Rasa lega. Best tak? Dapat join pertandingan. Rasa nak lagi tak? Cakap best. Best. Best kan? Okey. Nampaknya saya sudah mendapat signal. Okey, selepas ini. Okey, para peserta tunggu dulu di mana-mana keputusan. Sekejap lagi saya akan terima. Belum lagi. Tapi sekejap je lagi. Okey. Pemenang pertama dan kedua, pemenang pertama dan kedua akan dilatih untuk peringkat daerah. Okey. Ini pengumuman yang penting. Pemenang pertama dan pemenang kedua yang terpilih pada hari ini akan dilatih untuk peringkat daerah. Jadi siapakah orangnya? Kita tunggu ya. Sabar menanti. Tak apa. Tak pergi mana-mana pun duduk rumah je Stay safe. Stay home, stay safe. Okay. Kita masih lagi menanti. Okey, menanti keputusan. Okey, keputusannya sudah berada di tangan saya. Datangnya bagaikan apa ni? Suatu burung-burung yang membawanya kepada saya tadi. Okey. Post laju, pakai post laju dah pakai apa? Citylink. Okey. Okey. Saya mulakan dengan pemenang kelima ya. Pemenang kelima. Semuanya adalah pemenang, tetapi ni adalah keputusan berdasarkan keputusan hakim yang bijaksana lagi arif ya. Keputusan adalah muktamad ya. Okey. Yang kelima, okey, pemenangnya ialah Aisyah. Yang kelima ialah Aisyah. Okey, yang keempat ialah Puteri. Okey. Okey, yang kelima ialah Aisyah, yang keempat ialah Puteri. Pemenang ketiga ialah Hasha. Okey, pemenang yang ketiga ialah Hasha. Pemenang kedua ialah Abroki. Dan Johan, pertandingan pada hari ini ialah Fatin. Tahniah saya ucapkan kepada semuanya. Semua peserta semuanya ada pemenang. Tetapi yang terpilih untuk dilatih ke peringkat yang seterusnya, peringkat daerah ialah Fatin dan juga Abroki. Jadi guru yang bertanggungjawab terhadap pemilihan ini akan menghubungi para peserta. Okey. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pentadbir, para hakim, penjaga masa dan juga para penonton. Dan tak lupa kepada ibu bapa yang setia bersama kami pada hari ini. Jadi dengan lafaz okey. Ada yang nak suruh saya buat ulasan. Okey, ada hakim yang nak buat ulasan ke? Okey. Saya persilakan jika ada para hakim yang nak memberi sedikit ulasan. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okey, tahniah kepada semua anak-anak terimalah keputusan yang kamu dapat dengan redha
Sebenarnya semua hebat-hebat. Semua yang masuk hari ni sangat committed dan cikgu pun seronok tengok tak sangka anak-anak murid ni walaupun dia berada di rumah, ibu bapa pun tahniah juga kerana memberi sokongan kepada anak-anak. Cikgu tengok dah besar-besar dah anak murid cikgu dulu kecil je. Mungkin PDPR di rumah ni. Okey, tak apa, cikgu ulas terus kepada pertandingan tadi. Okey, sebenarnya awak sendiri sedia maklum kita ada dua bahagian satu bahagian bercerita yang awak hafal pada peringkat awal dan kita ada bahagian spontan. Jadi sebenarnya mungkin ada murid yang dia lebih markah kepada bahagian bercerita hafalan, tapi ada bahagiannya yang lebih kepada bahagian spontan. Sebab tu bila digabungkan markah, kita dapat satu keputusan pemenang yang sepatutnya lah. Okay. Jadi ulasan daripada pihak-pihak hakim. Okey, pertama sekali tentang nada suara Bila kita bercerita ni dia ada nada turun naik. Dia ada mimik mukanya, ada sebutannya, sebutan baku, kadang-kadang tersasul kan tersebut bahasa pasar. Itu pun main peranan juga bila kita masuk pertandingan bercerita ni. Okey. Okey, satu lagi bagaimana cara awak nak tarik perhatian penonton supaya penonton tengok kita dia tak jemu. Okey? Kalau kita senada je nanti mungkin di situ penonton nak tengok pun dia rasa tak best. Jadi tadi kita tengok ada peserta yang bagus intonasi dia turun naik, kemudian dia ada memek muka. Okey? Itu pun mempengaruhi sebab ini kan pertandingan bercerita. Kita bercerita dan kita nak orang dengar. Dan bila awak mengutarakan tentang nilai murni ataupun pengajaran, kat situ pun main peranan untuk markah awak. Sebab bila kita bercerita, kita kena tahu kita cerita tentang apa. Bukan setakat kita menghafal. Okay? Apa pun tahniah kepada yang menang dan tahniah juga kepada panitia Bahasa Melayu yang dapat menganjurkan pertandingan ini. Dan tak lupa juga sekalung tahniah untuk MC yang sangat sporting. Saya rasa seronok sepanjang Kak Su menganjuk menjadi MC. Saya tak rasa bosan pun. Okey. Tahniah semua dan terima kasih atas kekurangan daripada pihak hakim. Okey, teruskan perjuangan. Assalamualaikum. Hello. Tadi lost connection. Okey. Jadi sebelum saya terlost lagi ni, lost connection internet dah, hujan dah lebat. Jadi lost connection lagi. Ara ada Ara? Ara pun tak ada kot rasanya. Dia kalau line memang tak okey ni kalau hujan. Tak apalah Zul ulaskan Zul. Okey, sedikit daripada saya. Tahniah kepada semua peserta, tak ada kalah, tak ada menang, semuanya buat yang terbaik. Dan untuk yang lain yang berada dalam room ni, apa kata ada kesempatan, ada peluang, cuba masuk pertandingan bercerita. Ambil peluang ni macam kawan-kawan yang lain, walaupun rasa gemuruh, rasa takut, tapi cuba juga untuk habiskan pertandingan bercerita pada hari ini. Semua hebat sebenarnya. Kita nak pilih tu mesti nak pilih seorang ataupun dua orang untuk wakil kan. Jadi kita asah lagi, insyaAllah tahun depan kita jumpa lagi dengan peserta-peserta yang lebih bersemangat dan lebih idea yang lebih bercambah lagi, insyaAllah. Tahniah semua.
Okey, rasanya sampai di sini sajalah ya pertemuan kita hari ini. Nampaknya hujan semakin lebat. Jadi, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. 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 Bye.